Waalaikumsalam. Kabar? Khabar semua? Alhamdulillah. Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik. Ini minggu terakhir kita Alright. Okey. Itu macam mana pilihan raya? Menang tak Wasik? Apa tu? Okey. Apa dah tu? Menang tak Wasik itu? Kita tak tengok sangat. Alhamdulillah, kalah. Aduh. Okeylah. Tak apalah, tak ada belum rezeki lagi. Ya, doktor doa kalah, saya kalah doktor. Tak apalah, kita ada agenda yang lebih besar Wasik. Ya, betul. Okey. Alright. Nanti jangan lupa datang bilik kita untuk bincang agenda kita. Baik. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari tentang akad jaminan dana untuk topik fiqh muamalat kita yang terakhir. Sebenarnya akad jaminan dana ni ada banyak ada ar-rahnu dan sebagainya, tapi saya nak fokuskan kepada kafalah. Baik. Okey, apa itu kafalah? Kafalah. Okey, kalau ikut jaminan ni maknanya jaminan oleh seseorang atau sesuatu badan yang mempunyai keahlian yang sempurna dari segi syarak untuk memberi jaminan terhadap harta atau dana tersebut. Macamnya contoh kita bagi duit kepada bank. Bank dia memberi jaminan ataupun tidak. Tapi setakat ni bank dia memberi jaminan lah. Tambahan lagi ada PIDM dan sebagainya. Okey, dalam arti kata yang lain meletakkan sandaran barang atau harta lain bagi dijadikan jaminan terhadap harta atau dana yang telah diberikan. Jadi dua kontrak utama iaitu al-kafalah, yang kedua ar-rahnu. Apa maksud ar-rahnu? Apa maksud ar-rahnu? Gadai. Gadai. Lagi? Mencagar. Mencagar. Ui, pandai. Ustaz Firdaus pandai, Ustaz Firdaus. Mencagar. Okey, boleh lah. Gadai boleh, mencagar pun boleh. Tapi kita tak cover lah Tapi saya ada rakam, saya ada bagi satu video, nanti boleh tengok. Alright. Kita pergi kepada topik yang khusus iaitu kafalah. Okey, kafalah dia dari segi bahasa dia ada maksud tiga persamaan iaitu doman, hamalah, za'amah. Okey. Doman ni biasanya kita macam kalau dulu kita belajar wadiah yad domanah. Kita simpanan dengan jaminan. Bila kita simpan di bank, bank menjamin duit kita itu. Okey, kalau bank jamin maknanya bank akan guna duit kita itu, tetapi bila kita nak guna, barulah bank jamin bagilah duit tu kat kita. Maknanya RM10 kita simpan, kita nak keluar RM10, bank walaupun dia dah guna, dia wajib membayar balik ataupun memberi balik dia punya RM10 yang awak akan keluarkan itu. Itu maksudnya doman. Okey, namun dari sudut istilah fiqh, okey, mazhab Hanafi menggabungkan tanggungan dengan tanggungan lain dalam tuntutan mengenai jiwa, hutang dan barangan. Kalau mazhab Maliki, orang yang punya hak tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan sama ada menanggung. Okey, kemudian menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu. Ini istilah yang kita pakai Menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan, tanggungjawab atas hak yang sabit atau wajib terhadap orang lain dan mendapatkan suatu barang gantian. Bukan gantian untuk pihak yang berhak. Sebagai contoh, saya menjamin bahawa Ustaz Firdaus akan datang kelas. Jadi saya memberi jaminan lah. Bila saya memberi jaminan, bila Ustaz Firdaus tak datang kelas, saya perlu bertanggungjawab. Itu adalah maksud kafalah. Saya memberi jaminan. Dalam mungkin juga saya kata kepada Ustaz Firdaus, Ustaz Firdaus juga panggil Ustaz lain kan. Kepada Ustazah Adha kan. Contoh kan Ustazah Adha. Kemudian Ustazah Adha ni dia menjamin duit yang dia simpan ke Ustazah Adha tu selamat. Itu maksudnya jaminan. Alright. Alright, kalau kita melihat dari sudut hukumnya ialah harus dibenarkan dalam Islam. Okey, harus. Okey. Dalilnya antara dalil yang menceritakan tentang kafalah ini ialah dalam surah apa ni? Surah apa? Surah apa ni? Surah apa? Surah apa semua? Yang saya tunjuk ni surah apa ni?
Diam je. Surah apa ni? Kan ada tahfiz-tahfiz dalam ni kan? Tak ada tahfiz lah. Surah apa? Surah apa? Surah apa ni? Ish, tiada jawapan. Al-Imran Doktor. Oh, Ada tak? surah Ali Imran. Ali Imran. Alright. Okay, bagus. Alright. Oh, rupanya slide saya tak bagi lagi Kejap, kejap, kejap. Sorry, sorry. Boleh download slide dekat e-learning. Kejap. Patutlah semua macam blur je kan. Okay. Alright. Slide ada dalam e-learning. Saya dah upload dah. Cuma saya hidden kan. Okay. Alright. Okay. Alright. Surah Ali Imran. Okay, saya jemput seorang untuk membaca. Siapa nak membaca ni? Surah Ali Imran ayat 38, 37. Siapa volunteer nak baca ni? Tak ada yang volunteer nak baca. Syad. Ustaz. Okay, kalau macam tu saya panggil lah Ustaz Nasrin. Ustaz Nasrin boleh? Ustaz Nasrin. Okay, tidak menjawab. Mungkin kita panggil Ada, yang... Ustaz. Ada. Right. Silakan. Ayat Fataqabbalaha Rabbuha ni. Ya. Ayat 37 ya, Ustaz. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Barakallahu azim. Okey, satu bacaan daripada Qori yang sangat hebat. Okey. Alright. Okey. Alright. Boleh siapa untuk baca volunteer untuk membaca terjemahannya? Okeylah. Semua tak nak, saya panggil lah Alright. Saya memanggil Ustazah Nur Elisha untuk membaca terjemahannya. Ui, nama kena panggil, nama kena panggil. Okey, sekejap. Maksudnya, maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya ini penjamin. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, baginda dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Marham, dari mana kamu Maryam. memperoleh?" Sorry. Maryam. Salah copy paste ni. Hai Maryam. "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Bagus. Macam DJ radio. Bagus. Suara lontaran suara yang baik daripada Ustazah Elisha. Baik. Okey, ini adalah maksudnya ya. Maknanya telah ada perkataan dia. Wakaf falaha. Wakaf falaha. Ini terus perkataan dia. Wakaf falaha Zakaria. Okey. Kalau kita telusuri kan, apa orang kata apa? Kisah ni kisah apa sebenarnya? Kisah apa? Mungkin boleh ada sesiapa boleh ceritakan kepada saya. Kisah ini adalah kisah apa? Sirah ni, sirah Nabi ni.
Sirah Nabi dan Rasul. Apa dia? Yang yang Apa tu? Ustazah Insyirah? yang dia menyendirikan Ada pula. yang dia duduk dalam apa? Dia menyendirikan diri sebab dia mengandungkan Nabi Yusuf. Oh iya ke? Yang ni dah kisahnya dia dah lahir, dah mengandung Nabi Isa ke time ni? Siapa Nabi Yusuf? Tak apalah, layan Kot. lah. Dah ke belum? Ya, kita tengok. Belum. Belum Kalau ikutkan daripada berdasarkan turutan ayat ni, dia belum mengandungkan lagi Nabi Isa. Sebab kalau ayat dia mengandungkan Nabi Isa alaihi salam itu pada ayat 45. Ini baru ayat 37. Okey, tak apalah. Okey, dia berbalik kepada sirah ini. Kalau kita belajar tentang sirah, di mana ayah dan ibu kepada Sayyidatina Maryam, dia bernazar bahawa anak yang dikandungkan tu, dia mewakafkan anak dia tu untuk menjaga ataupun beribadat di Masjid Al-Aqsa. Jadi lahirnya perempuan. Jadi dia disebabkan dia dah bernazar, okey. Jadi dia meletakkanlah orang kata apa, Siti Maryam tu, okey, Sayyidatina Maryam itu di Masjid Al-Aqsa, dan Nabi Zakaria inilah yang bertanggungjawab menjaga Siti Maryam. Siapa Zakaria alaihi salam ini? Zakaria alaihi salam ini adalah bapa saudara kepada Siti Maryam. Kalau kita tengok surah Ali Imran tu pun menceritakan tentang keluarga Imran. Keluarga Imran ni maksudnya semua anak-anak keluarga dia sangat alim lah Zakaria, Nabi Zakaria. Kemudian anak Nabi Zakaria apa? Anak Nabi Zakaria. Siapa? Anak Nabi Zakaria. Siapa nama anak Nabi Zakaria? Tengok kat chat pun tak ada. Anak Nabi Zakaria. Yes. Ni kot. Yahya, Nabi Yahya kot. Oh, ada kod Ah. sangat ni. Okey. Nama ialah Nabi Yahya alaihi salam. Okey, uniknya Nabi Yahya alaihi salam ini Allah sendiri yang memberikan namanya kepada Zakaria, di mana Nabi Zakaria ini dah lanjut usia, tiba-tiba dia mendapat anak. Anak itulah yang Allah berikan sebagai nama dia Yahya alaihi salam. Okey. Alright, itulah sedikit sebanyak kisah dia di mana Nabi Zakaria dan Nabi Zakaria ini dibunuh oleh penguasa ketika itu. Orang kata apa, dibelah dia belah. Dia apa? Maksudnya dia lari ke satu kebun kalau tak silap saya, banyak pokok, kemudian pokok tu terbelah, Nabi Zakaria masuk dalam pokok tu. Kemudian askar tu tengok hilang, dia kata macam tu, potong semua pokok. Itulah yang saya ingatlah Kemudian Nabi Yahya ini dia dipenggal kepala dia, terpenggal oleh kepala dia yang pemerintah ketika itu. Dia berkahwin dengan anak dia. Tak silap anak tiri ke anak saudara pun. Anak dia lah, rasanya anak dia. Raja ketika itu dia kahwin dengan anaknya, tapi Nabi Yahya syariat pada ketika itu dan sampai sekarang ni kot, sekarang ni pun tak membenarkan kan kahwin dengan anak, jadi dia melarang. Tapi itulah penguasa itu memerintahkan Nabi Yahya alaihissalam itu dipenggal kepalanya. Dan dibawa. Tapi itulah sedikit kisahnya. Kalau nak baca kisahnya boleh baca buku ni Itu dan yang menariknya, nama kepada penguasa tu atau isteri kepada penguasa yang membunuh Nabi Yahya itu ialah Saloma. That's why setengah ulama dulu dia tak suka kita letak nama anak ataupun anak lah dinamakan Saloma, sebab Saloma itu merujuk kepada yang ni tapi yang wallahu alam lah, sebab saya dengar pun daripada ceramah Ustaz Kazim, dia yang cerita nama orang tu ialah Saloma.
Nanti kalau orang kata saya bawa ajaran sesat pula kan. Tapi saya disclaimer siap-siap mana saya dapat. Okey. Alright. Itu adalah kisah penjagaan atau penjamin. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamin hutang seorang lelaki sebanyak 10 dinar. Riwayat Hakim. Siapakah Hakim ni? Apa maksud Hakim ni? Siapakah? Riwayat ni Hakim. Dia kata riwayat Hakim. Hakim ni merujuk kepada siapa? Siapa namanya? Hakim. Hadis. Siapa? Hakim ni merujuk kepada siapa? Al-Hakim. Siapakah itu Al-Hakim? Siapa? Kalau ikut nama sebenarnya Al-Hafiz Al-Kabir Abu Abdullah. Okey. Alright. Antara kitab yang popularnya ialah Al-Mustadrak. ya, betul. Al-Mustadrak. Jadi orang kata Al-Hakim ni daripada kitab Al-Mustadrak tu lah. Alright. Okey. Yang paling popular tu Al-Mustadrak tu lah. Okey. Nanti jangan orang tanya Al-Hakim ni, siapa pula ni kan? Dia kitabnya yang popular, yang biasa berkaitan tentang hadis ialah Al-Mustadrak. Okey. Kemudian kita pergi kepada rukun dan syarat kafalah. Kafalah. Okey. Kita ada penjamin, kafil, pihak yang menerima jaminan, makfulah, pihak yang dijamin, makful an, perkara yang dijamin, makful bih dan sirah. Okey, penjamin. Okey, penjamin. Alright. Okey, bayangkan kita tengah kata apa? Memahami di sudut bagaimana maksud operandinya. Okey. Alright. Kalau kita kat sini kita ambil daripada al-makfulah. Al-makfulah. Dia memberi hutang kepada makful anhu. Okey. Alright. Bayangkanlah makfulah ni ialah PTPTN. Semua PTPTN ke kat dalam ni? Ada tak yang pinjam PTPTN? Campur-campur doktor. Ada doktor. Bayangkanlah ni PTPTN. Alright. Okey. Okey, bayangkan ini ialah nama dia ialah siapa ni? Kita bayangkan nama dia ialah apa nama dia? Okeylah, kita letak nama dia Rosli. Rosli member dal dia letak Rosli. Okey. Yang ni nama dia ialah Karim. Nama klasik Okey. Okey. Rosli ialah al-makful an. Okey, di mana dia ialah pihak yang dijamin. Dijamin makful an. Okey. Kemudian ini adalah pihak yang diberi jaminan. Kemudian kafir ialah penjamin. Okey. Rosli dia pinjam duit daripada PTPTN ni nak sama belajar lah. Kemudian dah habis belajar, Rosli ni pula dia tak nak bayar. Dia pun menghilang terus tanpa kabar berita. Biasalah waktu dah dapat PTPTN senang nak beli handphone lah, iPhone lah dan sebagainya, tapi bila nak bayar susah. Jadi ketika menandatangani kontrak ni, Karim ni lah. Karim ni, bayangkanlah Karim ni ialah bapak dia. Karim ni lah yang telah orang kata apa? Menjamin Rosli ini. Jadi sekiranya Rosli ni tidak bayar ataupun gagal membayar, Karim ni lah yang bertanggungjawab untuk membayar hutang tersebut kepada PTPTN. Itulah maksud dia. Maknanya dia bila dia jamin,
Bila maf'ul an ni pihak yang dijamin ni pihak apa? Penerima jaminan ni. Okey. Pihak yang kata apa? Pihak yang dijamin, pihak yang dijamin ini tak mampu bayar, maka penjamin inilah bayar kepada pihak yang menerima jaminan. Alright. Macam biasalah. Penjamin mestilah berkelayakan, berakal, baligh dan matang, berkelayakan memberi sumbangan. Okey, itu adalah syarat-syarat kepada seorang penjamin. Alright, maknanya dia layak memberi sumbangan tu, maksudnya dia layaklah untuk orang kata apa, menjadi penjamin tu. Contohnya dia mampu orang kata apa, bergaji tinggi kan. Macam contoh kalau macam bidang harta pusaka lah. Bidang harta pusaka kan. Ada beberapa kes harta pusaka yang memerlukan jaminan. Sebagai contoh, sekejap ya. Kes harta pusaka di atas 2 juta tanpa wasiat. Okey. Di mana sebagai contoh si mati ni dia ada harta 4 juta. Okey. Bila dia tidak tinggalkan wasiat, dia perlu mendapat waris perlu mendapatkan letter of administration. Jadi untuk mendapatkan letter of administration tu, waris-waris perlu mendapat 2 orang bond penjamin, 2 orang penjamin yang bernilai harta dengan syaratnya mestilah sama nilai dengan si mati. Kalau 4 juta maknanya harta dia mestilah sama, hampir sama dengan si mati, iaitu 4 juta juga. Okey, maksudnya dia memberi jaminan. Okey. Pihak yang menerima jaminan, pihak yang menuntut hak tu, contoh macam kita bincang tadi, PTPTN. Pihak yang haknya perlu dijamin oleh penjamin. Okey, mesti dikenali oleh penjamin secara langsung. Maknanya penjamin perlu tahu apa PTPTN tu. Okey. Penerima jaminan tidak disyaratkan menerima atau bersetuju dengan jaminan. Jaminan menjaga kepentingan dan tak perlu memikul sebarang tanggungjawab. Maknanya pihak PTPTN tu dia sebenarnya dia tak orang kata apa? Tak ada syarat pun sama ada dia nak menerima ataupun tidak dengan jaminan tu. Okey? Jaminan sebab jaminan tu dah menjaga kepentingan dia dan mereka tak perlu pun memikul sebarang tanggungjawab. Sebab itu adalah pihak yang penjamin. Okey, maknanya PTPTN ni tak ada pun syarat dia nak menerima pun ataupun tidak. Alright. Kemudian pihak yang dijamin. Dalam kes tadi Rosli itulah dituntut untuk menunaikan tanggungjawab kepada pihak yang menerima jaminan. Sebenarnya Rosli ni bertanggungjawab lah kan. Okey. Bertanggungjawab. Maknanya dia memang perlu untuk membayar. Jadi persetujuan dari pihak yang dijamin tidak diperlukan melunaskan hutang orang lain tanpa kebenaran oleh pihak yang lain. Maknanya kalau dia dah tak boleh bayar, maknanya nak tak nak orang penjamin itulah yang perlu bayar. Sebab dia dah tak layak dah. Dah tak mampu dah nak bayar. Kemudian kalau kita melihat kepada perkara yang dijamin, okey, sesuatu hak dalam bentuk hutang atau sebagainya yang diberikan jaminan. Yang kedua, hak tersebut mestilah disahkan ketika kontrak. Dan yang terakhir, penjamin mestilah mengetahui kadar dan sifat perkara yang dijamin. Okey, macam contohnya macam tadi, kes tadi. Sekejap. Okey, macam kita bincang tadi, hutang tu lah, hutang PTPTN tu yang anda dapat. Berapa? Kalau PTPTN berapa dapat satu semester? Berapa dapat PTPTN? Diam je. 2,500 satu semester. Ya ke? Serius lah? Tengok pada gaji ibu bapa tu. Oh, tengok pada gaji Tapi ingat saya lah PTPTN dapat satu semester lebih kurang 3,250. Yelah memang betul lah bergantung kepada gaji kan. Okey. Jadi itulah yang kita kena bayar balik kan. Dah pinjam bayarlah balik. Okey. Okey, suatu hak dalam bentuk hutang dan sebagainya lah. Dan dinyatakan berapa jumlah yang kita pinjam. Sebagai contoh, saya sendiri, saya pinjam PTPTN, lebih kurang dalam 28,000 saya pinjam PTPTN. Banyak tu 28,000 ni. Berapa tahun lah saya bayar tak habis-habis lagi kan. Tapi tak apalah, nak macam mana. Saya nak belajar juga. Nak tak nak, saya kenalah bayar balik. Okey, sebab hutang wajib kita bayar kecuali orang yang memberi hutang tu menghalalkan ataupun menghibahkan. Kita dah belajar minggu lepas kan berkaitan tentang qard ataupun pinjaman, di mana kalau orang itu kata apa, tak apalah, kita tamatkanlah kontrak ni, saya halalkan. Maknanya halal lah, maknanya tak adalah kontrak itu akan habis. Tamatlah, saya tak berhutang. Okey.
Tapi tak apalah, kita dah pinjam, kita bayarlah. Okey, sirah, okey, ijab diucapkan oleh penjamin, qabul dilafazkan oleh orang yang menerima jaminan. Okey, kemudian lafaz yang digunakan mestilah menunjukkan penjamin telah memberi jaminan secara langsung atau tidak langsung. Ini adalah syarat daripada sirah. Okey, qabul. Ingat qabul daripada penjamin. Okey. Qabul ijab daripada penjamin, qabul dilafazkan oleh orang yang menerima jaminan. Orang yang menerima jaminan tadi ni siapa tadi yang kita bincang tadi? Orang yang menerima jaminan ialah yang ni lah. Okey, orang yang menerima jaminan ialah ni lah pihak PTPTN ni. Okey? Jelas ya? Okey, senang. Doktor nak tanya, Silakan. kalau penjamin tu, kalau apa ni, dalam suatu kontrak tu, dia memang ada limit ke ataupun tak kisah? Contoh macam PTPTN, PTPTN penjamin ada berapa ada dua Dua. dua. Ke memang kena dua ataupun sebenarnya boleh lebih? Kalau dia bergantung kepada pihak yang menawarkan kontrak tu lah. Kalau biasanya dua lah. Kalau ikutkan dalam Islam dia sebenarnya tak ada limit pun kan. Dia tak ada limit pun, tapi pihak PTPTN telah menetapkan dua orang lah. Macam nak masuk UTM kan. Kan ada penjamin tak? Nak masuk nak masuk UTM. Ada. 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 Dan ada syarat dia kan? Penjamin tu ada syarat dia kan? Betul. Bukannya penjamin tu mesti apa orang kata apa? Adik tak boleh. Adik dia tidak mampu untuk memberi sumbangan tu. Balik kepada penjamin ni tadi berkelayakan memberi sumbangan. Maknanya contoh macam saya sendiri kalau macam nak disambung belajar dulu, saya ingat mak saya lah. Sebab mak saya bekerja time tu. Mungkin anda semua mungkin kakak, abang, ayah dan sebagainya lah. Tapi kalau ikutkan dia tak ada limit, tapi kalau dah ditetapkan dua lah. Nak dapat dua susah sebenarnya. Satu pun susah kan. Bukannya yalah. Okey, bila tak mampu bayar yuran, dia akan carilah orang yang dijamin tu, tapi penjamin yang akan turut kena. That's why kena berhati-hati untuk menjadi penjamin pastikan betul-betul lah. Contoh khususnya dalam kes orang kata apa? Kawan-kawan ni lah. Kawan-kawan ni yang sangat bahaya ni. Okey? Tiba-tiba kawan, kalau keluarga ni susah sikit lah. Kalau dia nak lari pun kita ada pertalian keluarga. Tapi kalau kawan-kawan ni bukan tak boleh lah, tapi susah lah. Susah kita nak handle sebab dia tak ada kena-mengena. Hakikatnya dia tidak ada kena-mengena pun dengan kita sebab dia mendatang kan. Jadi ahli keluarga ni lah yang bertanggungjawab. Okey? Jelas? Semua? Jelas Jelas doktor. Alright. Okey, terima kasih. Jenis-jenis kafalah. Kafalah. Okey jenis-jenis kafalah ada dua. Okey? Jaminan ke atas hutang seseorang, jaminan ke atas harta, jaminan ke atas diri seseorang atau hak orang. Okey, yang pertama, penjamin memikul tanggungjawab melunaskan hutang jika penghutang gagal berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan. Sebagai contoh, macam kita cerita tentang PTPTN tadi itulah. Okey, PTPTN tu tadi dia orang kata apa? Dia kena bayar lah dalam tempoh tertentu. Contohnya macam yang seingat saya lah. Selepas anda tamat pengajian 6 bulan selepas itu anda dah perlu bayar dah PTPTN tu 6 bulan. Jadi anda, tapi sebenarnya PTPTN ni dia tak kacau pun sebenarnya penjamin ni. Biasanya dia kena orang yang orang kata apa yang mendapat pinjaman tu lah yang kena orang kata apa kena tindakan lah. Contoh macam saya ingat kalau PTPTN tu dia kena sikris kot. Kena sikris. Sikris maksudnya dia tak boleh buat pinjaman lah. Dia kena sikris. Maknanya kalau nak clearkan sikris tu, kita kena bayar hutang. So berhati-hatilah khususnya kepada pinjaman. Tak kisahlah mana-mana pun PTPTN ke, pinjaman peribadi ke. Yang menariknya dalam sistem perbankan, dalam sistem perbankan Islam ni, setahu saya kan, kalau kita buat pinjaman dah tak ada dah penjamin. Saya rasa dah tak ada dah penjamin ni. Betul-betul depend kepada diri sendiri. Tapi kalau macam dalam kes PTPTN, dia ada penjamin. Ada penjamin. Sebab dia dah macam
dia tak percaya kot. Kan, dia tak percaya kot kau nak bayar kan. Okey, jadi macam tu lah. Maknanya kita perlu lantikkan penjamin tu lah supaya penjamin ni lah bertanggungjawab kita untuk kita bayar lah. Okey, biasanya itulah saya ingat selepas 6 bulan daripada konvo ataupun tamat pengajian. Konvo rasanya 6 bulan selepas konvo dah perlu bayar PTPTN. Tolaklah gaji siap-siap 200 sebulan kan. 200 sebulan dapatlah kita bayar 1,200. 2,400 kan. 10 tahun habislah PTPTN tu bayar kan. Kalau boleh tapi ada yang tanya saya kan, antara PTPTN dengan pinjaman peribadi kan. Kita nak selesaikan mana dulu? PTPTN ke pinjaman peribadi kita kat bank? Contohnya tiba-tiba wasit kan nak kahwin, buat pinjaman peribadi. Ada pinjaman PTPTN lagi kan. Jadi tiba-tiba wasit ni orang kata apa dapat durian runtuh. Dia buat bisnes dapat durian runtuh, 1 bulan tu dia dapat 30,000. Dia dah boleh bayar dah dua-dua. Salah satu lah. Okey, atau PTPTN ataupun pinjaman peribadi. Saya tanya awak ni. Kalau awak jadi kan, contohlah anda pinjam PTPTN 30,000. Okey, anda pinjam pinjaman peribadi 30,000. Okey. Anda nak bayar yang mana dulu? PTPTN ataupun pinjaman peribadi? Bila tiba-tiba anda dapat duit durian runtuh 30,000. Pinjaman peribadi doktor. Kenapa? Sebab PTPTN kita dah kita dah buat perjanjian kan untuk bayar setiap bulan. Kalau pinjaman peribadi pun kena bayar setiap bulan juga. Kita ada perjanjiannya. Oh, kalau macam tu bayar PTPTN lah. Kenapa bayar PTPTN dulu? Sebab PTPTN tu buat belajar tu. Okey, very good answer. Okey, lain-lain ada lagi pandangan? Wasik ni. Saya nak tanya yang lain-lain lah. Belanja sakan dulu 30K tu doktor. Okey, terpulang lah kan. Okey. Mungkin dia nak sambung buat karaoke patuh syariah tu kan. Alright. Okey. Alright. Jadi ini salah satu bagaimana kita pengurusan kewangan lah. Okey. Jadi kalau tanya saya secara peribadi, seeloknya anda kena bayar pinjaman peribadi dulu. Kenapa pinjaman peribadi? Sebab interest dia lagi tinggi ke? Ya, jawapannya tepat. Bijak Firdaus. Bijak. Tak sia-sia MU menang 1-0 bagi tadi kan? Betul tak? Saya dah lama sokong MU doktor. Dah lama sokong MU dah? Betul doktor. Okay. Sama lah kegawan lah dengan Afnan tu. Okay. Alright. Okay, balik pada cerita tadi. Saya dah lupa dah. Okay. Maknanya, sebab saya Newcastle saya Newcastle. Jadi, seelok-eloknya kita bayar yang kadar faedah ataupun profit rate dia yang lagi banyak. Lagi tinggi. Contoh pinjaman, tak silap saya PTPTN ni 1% je kot dia punya profit rate dia. Tapi kalau pinjaman peribadi ni 3 ke 4% dia punya rate dia. Jadi kita selesaikanlah pinjaman peribadi. Dan seingat saya lah, PTPTN ni as long as kita bayar je. As long as kita bayar je. Dia ada tempoh dia 15 tahun kot. Tapi dulu macam best saya lah. Tapi saya tak sempat benda tu. Sebab saya time tu tengah belajar lagi. Jadi saya tak ambil lah. Dia kata kalau kita bayar langsam PTPTN, kita dapat separuh harga. Jadi ramailah kawan-kawan saya kan, dia buat pinjaman peribadi, dia bayar PTPTN tu kan separuh harga kan. Tapi sebenarnya dia macam dia ada pro and cons lah. Tiba-tiba kau ada pinjaman peribadi, kau tutup hutang. Dia macam gali lubang, tutup gali lubang, ada satu lubang, lepas tu kita gali lubang yang lain tu, tanah tu kita kambuhkan ni. Jadi tapi adalah tapi dia ada pro dia juga. Maknanya kita satukan hutang tu dalam satu hutang kan. So PTPTN tu dia selesaikan, dia buat pinjaman peribadi 50,000, dia settlekan PTPTN, dia settlekan yang ni, bila jadi hutangnya satu je, dia bayar sekali je sebulan kan. Tak adalah ni tolak ni. Okey, itu antara ciri lah. Tapi okeylah, sebenarnya saya nak kata setuju pun tak setuju sangatlah. Tapi sebab kita pinjaman peribadi, kita settlekan PTPTN. Sebab PTPTN ni dia punya interest ataupun profit dia rendah je. Kan, banding dengan pinjaman peribadi kan. Tapi dia bergantunglah. Bergantunglah kita sendiri yang nak buat kan. Kita yang hasrat kita kan sama ada nak selesaikan PTPTN ataupun kita buat pinjaman peribadi. Tapi seelok-eloknya biarlah kita tengok dulu, kita kira
Okey, bank macam mana PT-PTN ni. PT-PTN ni dia tak adalah sekejam bank saya rasa. Nah, tak sebab saya pun PT-PTN pun saya tolak gaji je terus. Okey, saya pun tak tahu berapa banyak PT-PTN saya tinggal. Alright. Okey, kemudian jaminan ke atas diri sendiri atau orang. Jaminan untuk membawa orang yang bertanggungjawab sama ada kerana hutang atau lain-lain. Sebagai contoh yang tadi itulah. Okey, kita bincang tentang saya ada seseorang ni kena kes mahkamah. Bila dia kena kes mahkamah, ada seorang penjamin. Penjamin ni wajib membawanya lah untuk menjaga dia supaya tidak perlu hadir lah dalam kes kisos. Bagi contoh kan. Kisos ni apa? Kisos. Apa beza kisos dengan hudud? Apa beza kisos dengan hudud? Fiqh jinayah. Apa beza kisos dengan hudud? Kisah persamaan. Maksudnya satu pembalasan yang sama dijatuhkan kepada bersalah. Okey. Apa kalau hudud? Hudud mungkin Wasit boleh terangkan. Okey. Wasit ke Afnan ke? Afnan doktor. Afnan lah. Saya suka Afnan lah. Tak ada lah. Dia dah left. Tak ada ni. Afiq Afnan. Tak ada ni. Ada Afnan. Hui, tak datang kelas. Okey. Wasik lagi. Bagi orang lain lah. Kan? Nanti popular lah video saya ni dengan nama Wasik. Ramai pula yang tonton. Nanti kan. Tak adalah Wasik. Kita bagi cara orang lain lah. Kita bagi cara orang lain. Okey, kita apa kata saya nak dengar suara Ustazah Nur Azmah. Apa maksud hudud? Ya, Doktor. Ya, saya. Apa maksud hudud? Hudud, kalau yang saya faham, balasan hukuman tu dikenakan kepada orang tu je saja. Contohnya macam zina, orang yang melakukan zina. Jadi, sama je dengan kisah je. Sekejap. Au alu. Macam mana ni? Sekejap Doktor. Banyak kali, berapa kali nak kejap ni? Tanya je kejap, tanya je kejap. Kau Google dulu Macam tu baik sambung stay off Google. Aduh. Hudud ni dia hak milik Allah. Hukum dia statik Doktor. Statik okey. Apa contoh-contoh hukum hudud ni? Zina, macam rejam, lepas tu Jap. Tak habis lagi tu. Kalau zina, berapa jenis hukuman hudud untuk penzina? penzina. Orang yang berzina tu lah. Rejam, lepas tu rejam tu dia ikut bukan. Rejam kalau orang yang belum kahwin. Kalau betul lah, rejam orang yang belum kahwin. Kalau Oi, macam mana ni Ustazah? Ni Ustazah Nur Atira Akilah ni nak tolong ni. Ustazah Nur Atira Akilah. Okey, Ustazah Azmah, terima kasih. Satu usaha yang baik. Ni Ustazah Nur Atira Akilah. Panggil nama penuh ni. Kalau orang yang berzina tu rejam untuk yang dah kahwin. Kalau yang belum kahwin kena sebat 100 kali. Ataupun buang negeri. Ya ke? 100 kali? Rasanya macam ni. Ya ke 100 kali? Haa, 100 kali. Rasanya. Serius lah? 100 kali? Betul lah.
buat 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Macam mana kalau saya baca 80 kali? 80 kali itu untuk apa? 80 kali itu ialah kesalahan yang melakukan qazaf rasanya. Ah, Kau ni je lah. ah. Rasanya. Okey, saya bagi satu soalan lah. Saya bagi satu soalan kan. Okey. Ah, apa? Seorang lelaki ni orang Islam. Perempuan tu bukan Islam. Okey. Mereka berzina. Alright. Okey, kemudian lengkaplah tertangkap. Okey. Jadi saya nak tanya, hudud ni jatuh kepada siapa? Adakah dua-dua atau lelaki Muslim sahaja ataupun kedua-duanya sekali? Saya tanya ni sebab saya tak tahu ni. Saya ulang sekali lagi. Okey. Kalau perempuan dengan lelaki Islam, perempuan tu bukan Islam, mereka berzina, kemudian tertangkap. Okey. Hukum hudud jatuh kepada kedua-duanya ataupun seorang saja? Nak cuba doktor. Tak tahu betul ke tak. Tapi nak cubalah. Okey, silakan. Kalau tengok pada situasi tersebut, hukuman hudud jatuh kepada orang Islam saja. Dan yang bukan Islam itu hukumannya ditentukan oleh hukuman takzir lah. Berkuasa ataupun hakim. Betul ke macam tu? InsyaAllah. Sekejap. Oh. Okey. Apakah dalil hukum hudud bagi penzina ni? Apa dalilnya? Dalilnya azaniyatu ke macam tu ke doktor? Azaniyatulah. Azaniyatu wazani fajilu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. 100 kali. Okey. Penzina, azani, azaniyatu wazani. Okey, penzina perempuan dan penzina lelaki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Maknanya penzina perempuan dan penzina lelaki, mereka itu disebat sebanyak 100 kali. Kan? Deralah mereka. Perkataan ni deralah. Fajlidu ni sebatlah kan. Mereka sebanyak 100 kali. Okey. Alright. Jadi saya tak ada jawapan tadi tentang soalan tadi tu. Okey, tapi jawapan itulah yang orang kata apa, ramai yang mempertikaikan hukum hudud ni. Okey. Dia kata hudud ni tak adil lah. Dia kata orang yang Islam tu yang kena hudud. Tetapi orang bukan Islam tak kena hudud. Jadi dia macam tak adil lah, tak adil kepada orang bukan orang Islam. Jadi mungkin itu antara hujah lah yang digunakan oleh golongan-golongan yang tak suka kepada hudud tu kan. Okey. Tapi kita orang Islam, kita perlu percayalah bahawa hukum hudud perlu dilaksanakan. Tapi kita perlu orang kata berusaha lah. Okey. Hukum hudud perlu kita berusaha lah supaya hukum hudud ni dapat dilaksanakan. Okey. Sebab itulah hukum yang Allah tetapkan. Jangan kita tak berusaha pula. Okey. Kalau nak buat hukum hudud, kita kena macam mana cara dia nak buat hukum hudud. Sebab hukum hudud ni telah dilaksanakan di Malaysia. Bukan di Malaysia lah. Di Tanah Melayu dulu pada zaman kerajaan Sultan Melaka. Kesultanan Melaka sendiri telah melaksanakan hukum hudud, ta'zir dan kisos. Okey. InsyaAllah ada hikmah dia. Mungkin Allah akan memberi rahmat kepada kita kalau kita berusahalah. Orang kata, susah lah kita ni. Tapi tak ada masalah pun. Kita usahalah menggunakan platform yang tertentu. Kita buat orang kata apa, discussion bagaimana nak selitkan hudud tu di dalam kita punya perlembagaan dan sebagainya. Okey. Tapi biasalah. Kita tu lah kadang-kadang kita pelik kan. Kita tanya hukum hudud ni kepada orang yang bukan orang bukan Islam. Kan? Kita nak buat hukum hudud, tiba-tiba kita tanya orang yang bukan Islam lah. Boleh tak kita buat hukum hudud? Sedangkan hukum hudud ni untuk orang Islam. Jadi anda semualah
Okey, kita semualah kat anda semua. Kita semualah kita berusahalah untuk kita buat hukum tersebut sebab itu perintah Allah. Tapi ada orang tanya kalau macam tu, adakah negara kita ni bukan negara Islam? Saya nak tanya ni, negara kita negara Islam ke tidak? Islam. Oi, yakin habis tu kita tak melakukan hudud lah kat negara kita. Negara kita sekular. Entahlah doktor. Entahlah. Islam termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Perkara berapa? Artikel berapa? Ustazah Aimi. Ustazah Aimi dia jawab. Islam termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Yalah, artikel berapa? Section berapa? Artikel nombor berapa? Okey. Dari sudut orang kata apa istilahnya, negara kita ni dikira negara Islam lah disebabkan kita tak silap saya satu-satunya negara kot yang ada meletakkan Islam tu di dalam perlembagaan. Bukan masukkan Islam, maksudnya negara itu diislamkan. Dia ibarat macam saya pernah pergi satu kursus lah anjuran satu NGO kan. Dia kata Islam dia membahaskanlah tentang adakah Malaysia ni negara Islam ataupun tidak. Dia kata Islam ini dari sudut hukumnya dari sudut undang-undangnya negara kita ialah negara Islam sebab dia tertakluk dalam artikel 3. Perlembagaan tu 1, 2, 3. Perlembagaan Malaysia, nanti kalau berkesempatan anda Google lah Perlembagaan Malaysia, anda boleh baca artikel 1, 2, nombor 3. Maknanya tinggi tu. Ranking ke atas. Hak istimewa orang Melayu pun nombor 53. Kan? Hak istimewa orang Melayu tu 53. Tapi Islam itu dalam artikel yang nombor 3. Ranking di atas lagi. Sangat utama lah. Maknanya dia kata Islam merupakan agama bagi persekutuan. Maknanya Islam dia bukan agama rasmi. Dia kata dia sebagai agama persekutuan. Ibaratnya negara kita itu mengucap. Di istilahnya negara kita itu mengucap. Walaupun tak mengucap lah. Tapi itulah negara kita. Negara kita ialah agama persekutuan. Maknanya agama negara kita, agama dia Islam. Contohnya macam anda semua, Firdaus ialah Islam. Okey. Sebab dia mengucap dan sebagainya. Begitulah ibarat negara kita ni Islam. Islam, negara kita ni Islam. Orang kata apa? That's why kalau dia beza kalau kita kata Islam sebagai agama rasmi. Dia salah ya. Bila kita kata Islam sebagai agama rasmi, maknanya Islam hanya terguna pakai untuk acara-acara rasmi sahaja. Okey. Tetapi itu yang kata Islam sahaja yang boleh disebarkan, agama-agama lain tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Sebab Islam menjaga itu dah diperuntukkan dalam perlembagaan. Sebagai contoh, tiba-tiba ada orang bukan Islam datang untuk menggalakkan kita masuk agama mereka, mereka jelas sama sekali bertentangan dengan perlembagaan kita yang section artikel 3 tu. Okey? Dan banyak-banyak artikel lagi lah. Tapi bila orang kata, adakah negara kita ni negara sekular? Orang kata, macam sebab apa dikatakan negara kita ni negara sekular? Sebab tak silap saya ada petikan ayat daripada almarhum Tunku Abdul Rahman rasanya yang menyatakan negara kita ni mengamalkan sistem negara sekular. Sebenarnya tak tepat sebab negara kita ialah negara Islam. Kalau negara Islam, kalau negara sekular, bank Islam tak boleh ada tau. Bank-bank Islam JAKIM tu tak boleh ada. Sebab dia sekular tu memisahkan agama dengan pentadbiran ataupun dalam urusan duniawi. Contoh, itulah saya kata tu, Majlis Agama Islam, Jabatan Islam tu tak boleh ada. Sarjana Muda Pendidikan Pengajian Islam pun tidak boleh ada kalau kita betul-betul menguatkuasakan tentang sekular tersebut. Panjang pula cerita pasal benda lain kan. Okey, penempatan kontrak kafalah. Okey, berlaku pembayaran penuh hutang oleh penghutang atau penjamin kepada penghutang. Sebagai contoh, kita pinjam PTPTN, kita dah bayar habis, maknanya tamatlah kontrak jaminan tu. Okey. Lepas tu kemudian penghutang menghibahkan hutangnya kepada hutang atau penjamin ataupun penghutang melepaskan haknya. Macam kita cakap tadi, dia dah tak nak bayar dah. Tak apalah, tak payah bayar lah, saya halalkan. Okey. Jadi tamatlah kontrak kafalah tu. Okey, dalam kes jaminan diri setelah orang yang dijamin ke mahkamah selesai tanggungjawab seorang penjamin bagi menjamin diri dan orang yang jamin sendiri menyerah diri hadir ke tempat yang ditetapkan, maknanya tamatlah kontrak kafalah dan
Dan yang terakhirlah orang yang dijamin meninggal dunia. Maknanya kontrak lah. Tamatlah kontrak kafalah. Okey. Kita akan adakan perbincangan berkaitan tentang kafalah dalam aplikasi semasa. Okey. Macam biasa kita akan menggunakan Jamboard. Okey, sebentar ya. Boleh? Oh, ramai yang buka kamera. Baru saya perasan. Sebab tadi Boleh doktor. kan. Alright. Bagus. Barulah saya tengok kan. Adalah wujud dalam kelas ni orang kan. Tak ada saya macam saya cakap seorang-seorang. Okey. Sekejap ya. Okey, kita akhiri kita punya perbincangan tentang kafalah. Jadi saya akan bagi awak ruang untuk berbincang berkaitan tentang aplikasi kafalah. Okey, sebentar ya. Saya sebentar tak